selamat kita nak ajak parti komunis ni. Nak beritahu kata hamba, ada lagi orang-orang yang takkan takut dengan hamba. Kami akan buat kerja untuk mempertahankan negeri kami. Kami sayang negara kami. Yang ni yang kami buat. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi saya nak beritahu kata, rentetan cerita kami, saya dengan Tok Singa kena tangkap di Pulau Pinang, berpunca daripada menyembur cat ke signboard ya Majlis Bandaraya yang telah dijatuhkan, telah disiasat di bawah seksyen 4 apa? Di bawah seksyen 427 dan juga 505. 27 hari bulan ni kot, 27 hari bulan 11. Apalah yang tu BP kat dia lah. Kita kena buat kerja kita kena move on buat kerja. Buat kerja jalan macam biasa. Mampu happy kat orang lain. Orang nak kata apa terima kasih. Kita dah buat kerja kita. Nak peringatkan manusia, nak peringatkan apa ni anak-anak karya kita. Jadi satulah, kita nak harap pengurusi masjid di Pulau Pinang pun buatlah surat hantar bila dekat ni Pertuan Agong ke, dekat apa TYT kita ke, protes, tunjuk dah protes untuk azan ni, azan dan khomat saja. Jangan ada buat lebih-lebih. Hari ni tengok berapa banyak masjid dia buat selawat guna PA sistem luar. Kalau ada orang buat report polis, kira kena lah kira. Sebab telah diwartakan 2016. Nampak? Kita selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ni duk boh PA sistem. Duk dengar di luar. Yang orang luzuk duduk di rumah dengar. Sebab kita nama syiar. Oi, tak boleh mengganggu. Oi, orang duk mana hampa nak sembahyang. Itu orang lain yang beramal dengan agama-agama lain, dia pun tak boleh pakai PA sistem juga. Yang ni pun kena kaji juga lah. Dalam perlembagaan mengiktiraf Islam sebagai agama negara, dan bukan kita nak buat gila, dan kita bukan nak ambil kesempatan nak buat gila babi dah. Semua cerdik pandai agama. Ulama-ulama dah tetap dah buat program susun macam ni. Buat kenduri angkat nikah semua di masjid. Perbetul ni. Nak jual tanah anak karya pun main bercakap dalam masjid. Guna platform masjid semaksimum mungkin. Kalau kita laksana, kita menggunakan masjid ni semaksimum mungkin, saya ingat, memang kita ingat puak-puak chauvinis ni tak boleh makan cekak kita lah. Kita tak boleh makan cekak lah. Kita bawa pendekatan BMF. Kita bawa pastikan anak-anak karya kita yang nak jual tanah mai bincang dengan pengurusi masjid, diumumkan dalam setiap sebelum khutbah Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pengurusi masjid. Ni contoh. Saya pun nak ingat apa pula. Ni contoh, nak bagi contoh. Sebab apa, kadang-kadang ada juga pengurusi masjid yang tongkoi. Kita tengok nak bagi, kita kena buat macam apa? Rehearsal semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari Jumaat yang mulia ini, penghulu sekala hari, saya nak mengumumkanlah dua tiga perkara pada hari ini. Yang pertama sekali, Haji Mat kita duduk di sebelah masjid ni. Sebelum dia pun dah tahu apa sihat. Dia mencadangkan kepada pihak masjid untuk mempromosikanlah tanah beliau yang ada di sebelah masjid ni, 5 ekar. Jadi saya hari ni pengurusi masjid, saya umumkan dalam solat Jumaat kita pada hari ini, dan siapa-siapa yang ada wakil-wakil kontraktor muslim, insya-Allah boleh hadir berjumpa dengan jawatan kuasa masjid, dan juga kita akan bawa berjumpa dengan tuan tanah. Kita harap tuan-tuan dan sahabat-sahabat, anak-anak karya kita, pastikan tanah ini tidak terlepas kepada puak-puak komunis DAP celaka ni. Takkan itu contoh. Kita nak beritahu yang tu. That's why bila kita guna maksimum sebaik mungkin, insya-Allah memang depa terterak mah. Anak-anak karya kita akan dengar. Ni pimpinan karya bercakap. Ustaz-ustaz main bercakap. Tuan-tuan, saya main mengajak tuan-tuan, saya baca khutbah tuan-tuan, masjid tuan-tuan. Dalam pick up saya tuan-tuan, saya jual barang-barang kelengkapan rumah. Macam-macam kelengkapan memasak di rumah tuan-tuan. Rempah ada macam. Nampak? Kita boleh guna platform ni gila-gila. Tapi Allah, masjid pun, pengurusi masjid pun berebut, duk bergaduh dengan anak-anak karya. Yang ni banyak juga. Tapi saya tak sebut mana masjid.
Saya nak beritahu juga sebab kita dah dapat aduan banyak. Kita nak abang duk berebut. AJK tak ngam sama AJK. Kita nak kena apa betul benda ni mau share. Kita kena apa betul, nak kena pastikan kita kena guna platform masjid nak ajak bangsa Chinese ni. Kita kena guna platform masjid. That's why bila kita berpecah, pemimpin-pemimpin yang duduk di bawah dagu pemimpin negeri Pulau Pinang bawah DAP celaka ni, mereka akan menyusun atur strategi macam mana nak menyamakan sistem sistem nak memisahkan agama dalam kehidupan yang berlaku di Singapura, yang mereka nak bawa modul yang sama buat di Pulau Pinang. Yang ni kita tak nampak tuan-tuan. Ada orang tak nampak dah. Yang ni hadis. Hang siapa? Pakai topi, dia pakai serban berbakui. Hang siapa? Yang ni yang mereka petikai. Bila ada macam-macam baru-baru Melayu ni, yang mengaku Melayu nak mempertahankan DAP celaka ni, kita nak beritahu. Tapi takbir raya pun tak ada dengar ni apa. Dia punya paria. Takbir raya ni. Benda-benda lain ni ada. Ni takbir raya. Hamba takbir dalam masjid tu ni apa? Takbir di luar macam apa? Takbir dalam masjid cukup lah. Dan ni ada orang-orang bercakap lidah-lidah macam tu. Nak takbir di luar macam apa? Pegang mikrofon hampa sama-sama hampa sudah lah. Ni yang bercakap ni. Saya tahu mana punya bangsa celaka kita tak tahu. Bercakap, komen, no, ni tak betul, dia tu tak betul. Alah, yang ni tak ada apa lah. Azan sudah lah kita. Kalau betul, ada gangguan dan sebagainya nak menggunakan hadis tu, tak perlu mewarta kan? Kita nak beritahu tak perlu warta. Benar tu pada. Tak perlu mewarta menjadi enactment. Kesalahan. Melakukan kesalahan, disabit kesalahan. Tak perlu mewartakan. Kita boleh baca hadis tu. Kalau melibatkan surau-surau yang pasal PA system yang mengganggu jiran sampai betul-betul, yang tu kita boleh buat teguran. Kita ada penguatkuasaan. Kita ada Majlis Agama Islam. Kita ada Jabatan Agama Islam. Boleh panggil, boleh cakap dan sebagainya. Pasal apa nak mewartakan satu undang-undang yang undang-undang ni boleh diambil kesempatan oleh Chinese komunis DAP celaka ni. Seronok lah. PA system ni ada kawalan ke? Hanya untuk orang Islam saja ke? Orang lain tak payah. Yang ni pun kena tengok je. Tengok sejenak. Orang Pulau Pinang saja yang tahu. Saya cakap lagu ni semua. Kalau orang-orang luar daripada Pulau Pinang ni duduk fikir lah. Dia orang lain duduk pakai PA system juga ke lah. Bangsa-bangsa lain duduk pakai PA system lah. Konsert apa semua. Tu. Kedai-kedai makan, pak-pak. Dia belah-belah Welky, belah-belah Penang Road. Belah-belah ni Leveling Road apa semua ni. Penang Road. Ni depan Citytel. Depan ni Lebuh Culia. Berapa banyak kedai-kedai pak-pak ni menggunakan PA system yang mengganggu orang tu. Yang ni tak mau bincang. Pasal dia ni tak kenal kat orang Islam. Mana exco agama? Mana dia exco yang nak menjaga kebajikan ni? Yang ni semua, that's why kita kata mereka ni resis. Yang ni kita kata resis. Bercanggah. Mereka kuat kuasa ni kepada orang Melayu Islam yang menggunakan PA system yang kuat. Kononnya. Lama dah kita dah guna kan? Masjid-masjid ni orang tua-tua yang nak azan ni orang tua-tua ya. Bilal, Muazzim ni semua orang tua-tua ya. Tapi bila hari ni, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita nak beritahu kata hari ni, kena start sedang di kalangan pengurusi-pengurusi masjid yang ada di Pulau Pinang. Kita harap buat surat hantar kepada TYT ataupun Yang di-Pertuan Agong, buat petition dan sebagainya. Protes benda ni, tunjuk kata kita tak bersetuju dengan cadangan yang telah dibuat, mewartakan, mengagreementkan undang-undang penggunaan speaker hanya dibenarkan untuk azan dan iqamah saja. Yang ni yang kita dah bercakap, tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Bukan kita nak protes benda-benda lain. Kita tidak protes benda-benda merapu Atau ada orang nak cakap lah, hampa pandai lah. Pergi spray, tak ada adab. Nak ada adab, siapa ada adab? Mai tunjuk adab. Tunjuk adab. Tak ada teluk orang adab tik kucing apa. Bodoh. Adab. Kita dah guna dah pendekatan report polis. Report pejabat PPD. Pejabat pendidikan negeri. Tanam nak beritahu report immigration. Apa nak report? Semua dah kita pergi report dah.
Cuma tak pergi report balai bomba je. Macam ada balai, nak buat report balai bomba je. Lain semua kita dah buat report dah. Tapi penguatkuasaan tindakan kepada puak-puak coba ni tak diambil. Dan mereka terus dengan melampau mereka tu. That's why kita kena buat benda ni. Spray dah lah, tak apa. Spray lah. Awak nak lari, kita tak lari lah. Polis telefon ni, Mamu lah. Ni kami ni kan nak main tangkap di tempat Mamu lah, di belah seberang. Saya tak payah tangkap kot. Nak tangkap apa? Saya bukan nak pergi mana. Pintu sepadan pun tak buka. Kalau pintu sepadan buka, boleh lari pergi Siam. Tak buka dah. Tak ada apa. Tak payah takut. Saat ni lepas saya solat, saya pergi. Kita pergi serah diri di Timur Laut. Tak takut apa. Kita bukannya bangsa resis macam di AP celaka ni. Mereka baling batu sembunyi tangan. Kita tak ada. Baling batu, tak baling batu, kita cat kan apa, kita bawa cat-cat pergi. Ni spray ni aku bawa. Ni phone ni aku bawa. Ni phone ni saya bawa. Ni spray ni saya bawa. Ni spray ni yang saya spray. Semua apa pergi. Nak takut apa? Tak ada heran apa. Kita buat, kita main tanggung lah. Orang nak kata bodoh, katalah. Orang nak kata bodoh ke apa, kata pasal. Kita mempertahankan hak kita. Apa nak pertahankan hak apa cara apa, tak ada masalah. Yang nak tanggung kami, yang nak kena saman kami, yang nak masuk dalam kami, yang polis mencari kami. Bukan cari mak bapak hamba, bodoh. Yang nak marah yang lebih-lebih, tak ada adab. Allah ni kesan buruk kepala. Tak ada kena-mengena. Takut, beritahu takut. Takut, beritahu. Benda nak berjuang. Kalau orang kritik sikit nak marah. Apa dah. Hang punya pasal orang kata kat kami. Lah. Orang lain punya pasal kita kata, kita nak takut apa? Nama musuh. Kalau kita bawa pendekatan pejuang agama, kalau orang hina kita, orang cerca kita, berapa banyak tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak apa? Kita nak, tuan-tuan, saya nak beritahu kata di masjid kita ni, ada saat ni kita nak buat sedikit bayan, nak baca kitab sikit lepas maghrib. Saya harap tuan, mai. Ni hang pandai-pandai pasal apa? Apa hang masalah hang apa? Hang tak ada masalah apa? Mai marah. Yang tu ujian kepada tabligh. Itu kita ujian kepada tabligh. Tabligh bawa pendekatan agama kena maki tu, dia diam. Tahu ni ujian. Rasulullah bawa dakwah sampai ke Taif. Perkampungan Taif. Di baling batu dan sebagainya. Ini ujian. Tak ada masalah. Kita taklah samakan saya nak bawa pendekatan agama, bawa spray benda tu nak kata saya bawa dakwah dah. Kita pakai topi bukan pakai kepiah. Kita bawa logo parti dah. Kita tak bawa logo parti, kita pergi atas individu. Tapi kita nak, matlamat kita nak ajak parti komunis ni. Nak beritahu kata hamba, ada lagi orang-orang yang tak akan takut dengan hamba. Kami akan buat kerja untuk mempertahankan negeri kami. Kami sayang negara kami. Yang ni yang kami buat. That's why hari ni kita terus buat kerja-kerja tu, tuan-tuan. Ustaz, tuan-tuan, ada orang ketuk pintu, tuan-tuan. Sabar Ustaz, tuan-tuan. Bagi saya 3 minit, Ustaz. Saya nak pergi buka pintu buat sahabat kita ketuk pintu, duduk dengar. Tunggu, Ustaz. Allahu Akbar. Jadi hari ni kita, alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat yang menunggu. InsyaAllah. Saya lock pintu tadi lah. Bila ada orang nak masuk pula, kita nak buka lah. Ni tuan-tuan, sahabat-sahabat nak beritahu tadi. That's why hari ni, kalau ujian tak ada, kalau orang main nak maki kita lah, kecilnya jiwa kita. Nak jadi pemimpin, nak jadi wakil rakyat, nak jadi wakil apa pun. Nak jadi pejuang agama ke. Macam sahabat-sahabat kita yang tabligh sendiri. Kalau jiwa tak begitu kental, nak pergi jumpa orang, nak bawa bimbing ke jalan yang benar. Satu benda yang susah. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran, dengan tarbiyah yang dibawa oleh sahabat-sahabat, dengan muallim-muallim, dengan apa? Dengan nakib-nakib yang hebat ni, menyebabkan depa dapat ada tarbiyah tu. Depa sabarlah orang maki pun. Jadi apa-apa samalah. Kalau kita buat satu benda, orang yang tak suka kita duk lawan musuh di AP. Kita duk lawan macam-macam keadilan.
Macam-macam yang menjadi parua kepada DAP yang nak memusnahkan negara ni. Hari ni, kalau orang-orang yang kita buat ni, duk cari pasal lah kita. Itu cari, kalau kata tak, kalau nak berjuang duk senang saja. Bukan berjuang namanya kalau tak ada ujian. Tak ada ujian, tak berjuang nama dia. Kena tangkap, kena penendang, kena palu dengan FRU. Berapa banyak lah kita rasa dah. Semua dah rasa dah. Sepak terajang FRU, gas pedih mata, Tok Guru Haji sendiri, Tok Guru Haji Hadi sendiri, Presiden PAS. Kena sebut dengan water cannon. Masa tu kami berhimpun di masjid di Pertama Komplek. Tak salah, dekat dengan Pertama Komplek. Kita bawa lari Tok Guru Haji Hadi masuk ke Pertama Komplek, kawasan area tu. Nak beritahu kata ujian tu kena. Ayat gas pedih mata, tuan-tuan, sahabat-sahabat mungkin yang menonton ni ada yang biasa duduk dalam himpunan-himpunan yang dijaga oleh FRU ketika tu, kan? Tengok suasana macam mana, gas pedih mata, lepas tu water cannon ataupun ayak pancuran ayak tu gatal, tuan-tuan. Yang ni ujian. Baru dapat tarbiyah. Tu baru dapat. Lagu ni perjuangan. Kalau nak duduk senang, seronok orang komen sikit dalam media maya, kita nak terasa, Allah, hantar pergi spray tu orang kata kat kami lah. Orang kata kat kami. Nak kata apa? Apa yang nak takutnya? Musuh kita. Mereka ada media mereka. Mereka ada media mereka ni nak buat provokasi. Yang kita nak takut pasal apa? Apa yang kita nak takut kena kecam dengan benda-benda yang remeh-temeh ni? Nak sabitkan kita dengan 90 juta, nak sabitkan kita dengan macam-macam isu. Kalau nak sebut lah. Saja tak mau sebut lah. Kalau nak sebut, boleh sebut. Tapi tak mau sebut. Macam-macam benda yang orang bersabitkan kita. Tak ada. Ini ujian. Tak ada masalah apa. Biasalah. Kita buat apa-apa saja, mesti ada pro and con. Ada benda yang boleh, ada orang sangka negatif, ada orang sangka positif. Itu biasalah. Ini kehidupan dunia, lumrah dunia. Kalau kita nak buat, itu perkara, kita duk pikir 80 kali, dan sekali duk pikir, tak buat apa. Alah, tidur bagus, tidur duduk rumah, tidur yang tu bagus ya, buatlah. Apa saja yang rasa bagus untuk diri hamba. Tapi hari ini kita nak beritahu, kata semua orang kena bangkit mempertahankan Pulau Pinang. Nama kata sembang dengan orang ni, kita akan tawan semula Pulau Pinang. Kita akan pastikan undang-undang yang dibuat oleh kerajaan negeri ini bercanggah dengan enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri 2004 dan sebagainya. Kita nak buang benda-benda ni dengan apa? Rebi lah. Undang-undang nak menjaga agama-agama lain ni. Ni apa dia? Nak bersembang nak buat kerja bila? Duk bersembang, duk mesyuarat, nak buat kerja bila? Tak apa, buat kerja. Go on. Masing-masing buat kerja. Tidak ada masalah. Yang pentingnya sedar bahawasanya kita ditekan. Kan kita hari ini, doktrin, modul yang dibawa oleh geng-geng yang daripada nak bawa modul daripada macam mana nak memusnahkan Islam, nak mengurangkan kekuatan Islam, yang mana Kuan Yew guna di Singapura, akan nak guna di Pulau Pinang. Benda ni berlaku. Dengan harta seratanya, undang-undang yang begitu lemah dan sebagainya. Tak boleh buat tokong dalam kawalan harta serata dibenarkan. COB tak bergerak. GMB, Joint Management Board, tak bergerak. Management Corporation Bangunan menjaga harta serata tak boleh mengambil tindakan dan sebagainya. Yang ni kelemahan yang berada di Pulau Pinang. Yang ni kelemahan yang ada di Pulau Pinang. Tindakan yang tidak boleh diambil. Sedangkan undang-undang tu ada, penguatkuasaan tak boleh buat. Yang ni yang perlu kita bawa, kita tonjol, kita bawa. Cakap dalam sidang dun, hentak betul-betul. Memperingati selalu dalam media maya macam kita bercakap pada hari ni. Baru orang tahu apa yang berlaku di Pulau Pinang. Yang harta serata itu tidak selamat bagi golongan-golongan majoriti ataupun minoriti. Sedangkan dah ada undang-undang menjaga harta serata yang dipantau oleh COB yang di bawah kerajaan pusat. Tetapi benda ni tak berlaku di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang benda ni jadi cacah barba. Benda ni dikelang kabut. Sebab apa? Sebab ada exco yang menyebelahi orang-orang yang buat salah. Yang tindakan tidak boleh diambil oleh mana-mana. Bandaraya ke COB ke tidak boleh diambil kepada enactment pentadbiran harta serata di bawah Joint Management Board ke ataupun MC. Yang ni berlaku di Pulau Pinang. Benda-benda ni lah di kalangan rakyat akan jadi frust kepada pemimpin-pemimpin yang bercakap sebagai retorik. Bercakap tak serupa bikin.
Hari ni kita nak bawa benda ni. Bercakap dalam ni. Bawa grassroots bercakap dengan pimpinan apa ni, JKK dan sebagainya. JKK bercakap dengan pengurusi karya bawa ke skedun, ke wakil rakyat bawa ke sidang DUN bawa ke parlimen. Ini cara dia. Supaya baru kesedaran itu dibangkit, dan juga apa yang dibawa oleh penduduk ataupun karya sendiri, penduduk di Pulau Pinang ini, benda tu suara mereka sampai ke atas. Yang ni yang penting. That's why saya kata, selalu saya cakap, dalam PRU yang akan datang, kita nak memastikan dalam PRU yang akan datang ini adalah platform yang paling tepat untuk kita teguk pemimpin-pemimpin yang akan berkempen dalam PRU 15. Dalam PRU 15 ni tuan-tuan, sahabat-sahabat, yang memang tangan kita lah akan mengundi, jari inilah akan mencelup tangan inilah akan memangkah. Tuan-tuan, jengkai muka pemimpin-pemimpin. Jengkai muka calon-calon adun ke ahli parlimen yang nak mewakili kita. 3 parlimen yang ada di Pulau Pinang. Balik Pulau, Nibong Tebal dan Tasik Gelugok. 3 parlimen ni tuan-tuan, jengkai habis-habisan. Anak-anak karya, pastikan jengkai muka-muka. Dia akan berkempen dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid, dari kedai ke kedai, daripada rumah ke market. Dia akan berkempen siang, pagi, malam dan petang. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, jumpa ahli parlimen ni. Jumpa bakal calon ini semua. Jumpa bakal calon adun ni semua. Tanya mereka, bolehkah selesai masalah tuan? Dan masalah negeri, masalah dalam karya. Kalau nak jadi wakil rakyat, buat kerja, pastikan apa yang kita bincang dalam karya kita, dalam adun kita, dalam DUN kita ini, dibawa ke sidang DUN. Selesaikan masalah rakyat. Yang ni yang sepatutnya bercakap. Dan hari ni saya bagi point kepada kita tak cakap pasal wakil rakyat. Wakil rakyat biar masing-masing parti dia meletak calon. Yang pentingnya di penduduk rakyat Malaysia. Di Pulau Pinang ni, rakyat Pulau Pinang, dalam parlimen ni, ada saja isu yang melibatkan rasuah dan sebagainya, kita bercakap pada calon-calon yang akan mewakili tuan-tuan, mewakili adun tuan-tuan, maka mewakili parlimen tuan-tuan. Bercakap, tanya mereka, rakam video. Tengok lepas menang dia buat apa. Kalau tak betul, kita pergi cari dia. Tuan-tuan boleh main cari saya, kita pergi cari wakil rakyat ni. Kita pergi cari, tak nak kira mana-mana parti pun. Kita cari untuk dia menyelesaikan masalah yang mana dia telah janjikan. Yang ni yang sepatutnya kita kena buat. Yang ni sepatutnya kena buat tuan-tuan. Kita kena gunakan platform karya kita untuk kita menyatu padukan umat Islam. Ni platform karya. Seperti mana saya katakan tadi tu. Anak-anak karya, bila bapak mak pak mereka mati, mereka nak jual, nak paraik tanah, tolonglah sedang. Tanah sebelah masjid tuan-tuan, anak karya, anak-anak pergi bedak paraik macam mana? Tanya dalam pengurusi karya. Panggil pengurusi karya, bincang tuan-tuan, sahabat-sahabat, bincang dengan pengurusi karya. Saya nak jual tanah bapak saya, kami nak paraik tanah ni. Kami harap masjid boleh beli, ataupun korporat mana masjid boleh cari, beli. Wakaf lah, nak buat wakaf kan, nak buat apartmen ke apa, nak memperbanyakkan anak karya dalam karya ke, masjid tanah ni kami nak jual, kami nak paraid. Jadi masjid tolong. Yang ni yang sepatutnya kita nak bincang. Baru tanah kita tak terlepas kepada bangsa komunis yang ada di Pulau Pinang ni. Ni tanah first grade, tepi jalan, tepi bendang, tepi masjid, semua bagi kat dia. Daripada boleh buat rumah 500,000, setengah juta, kita tak mampu beli. Developer mereka, ahli majlis mereka, exco mereka, exco perumahan mereka, exco tanah mereka, komunis. Dia tak buat apa? Dia tak buat apa? Come, I'm sign. Job, sign jalan, buat rumah. Walaupun kapasiti kawasan itu, majoriti kawasan itu, R&D yang tadi mereka tak buat, kajian mereka tak buat jual rumah. 500,000, 800,000. Siapa nak beli? Tepi-tepi masjid 800,000. Siapa nak beli? Kalau kita tanah pak kita bagi kepada pembangunan wakaf buat kerja. Kita beli masjid tolong pengokkan korporat. Kita boleh bincang benda ni. Kalau pengurusi masjid yang bijak, dia boleh buat benda-benda ni supaya bawa balik pendekatan macam mana kita nak mewakafkan tanah dan sebagainya. Bincang kepada mana-mana ustaz-ustaz yang bijak, macam Ustaz Sobri Arsyad, Ustaz Mutalib Ma'ruf, macam mana dia boleh develop tempat tu. Ini idea-idea dia ada kat mereka semua. Panggil mereka bincang dalam masjid. Nak develop tempat kita macam mana. Ini yang sepatutnya kita nak buat.
Dalam PRU15 kita nak kawan balik semula negeri Pulau Pinang ini yang perlu kita buat daripada grassroots, tuan-tuan. Kita daripada grassroots kita kena sedar. Kita sedarkan masyarakat, kita sedarkan anak-anak karya, kita sedarkan semua yang ada ni untuk kita membantu karya, membantu adun, membantu parlimen, membantu negeri untuk kita menjaga masalah agama, menjaga masalah karya dan sebagainya. Yang ni sepatutnya kita bermula daripada diri kita. Diri kita lah. Siapa yang ada ni, boleh komen, type sikit pagi-pagi. Hantar mesej kat pengurusi masjid, bagi idea, tulis surat, hantar kat masjid. Awak tak boleh buat ke benda-benda tu? Tak tahu alamat masjid. Awak tak tahu alamat masjid. Apa dia? Duduk dalam masjid, tak tahu alamat masjid. Tulis alamat. Tulis satu surat, hantar pengurusi masjid. Saya hamba Allah. Saya mencadangkan kepada pengurusi masjid, tolong cakna sikit, tolong serius sikit untuk menyelamatkan tanah umat Islam di keliling masjid kita ni kuai teruk. Tanah keliling masjid kita ni kuai daripada jual kat orang luar. Jadi masjid di kapal-kapal, tinggalnya masjid pula. Anak karya tak ada, siapa tak ada. Jadi hari ni kita kena sedar. Kita kena bangkit. Kita yang bangkit untuk mempertahankan hak kita. Bukan orang lain. Kita cakap, itulah Melayu, itu. Orang nak kutuk . Orang yang nak kutuk ni ramai. Yang nak bangkit dan mempertahankan karya masing-masing. Nak menjaga aset masing-masing, tak ada. Tak ada. Kita boleh bercakap saja, tuan-tuan. Kita cakap saja. Kita tak ada idea untuk membantu golongan-golongan yang ada kemampuan untuk bawa benda ni. Dia suai hari ni satu persatu. Di Pulau Pinang ini habis. Terlepas dan terus terlepas. Dan insya-Allah tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, hari ni dalam masa yang ada, kita yang ada, yang Allah akan bertanya kita ni, hang buat apa dah? Hang buat apa dah? Sikit ke banyak tu nombor dua. Yang pertama, hang buat apa? Allah akan tanya kita. Kita buat apa? Kita muka bumi yang baik lah. Yang buruk ni selalu kita buat. Yang baik ni apa hang buat? Sikit lah. Nak mempertahankan tanah kita, nak mempertahankan bahasa kita, nak mempertahankan agama Allah, nak memperbanyakkan syiar Islam. Ini yang kita ada. Jadi kita guna pendekatan ni untuk sama-sama kita buat. Kita sama-sama realisasikan benda ni untuk kita jaga masalah agama selain daripada musuh-musuh Islam yang ada dengan mereka, dan baru-baru yang ada membantu puak-puak musuh untuk berdepan, konfront dengan kita, berdepan dengan kita. Dan insya-Allah kita tidak lari. Dan terus sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, dalam PRU15 akan datang, bila-bila masa yang akan berlaku. Hari ni kita kena ada mood standby untuk kita terus berdepan, standby dan berjaga-jaga untuk terus kita nak jaga negara ni. Janganlah negara ni kita biar sampai tumbang kali kedua, diperintah oleh bangsa Chauvinist Komunis DAP dan konco-konconya. Dan insya-Allah kita harap pada Allah SWT supaya jawatan PM ini tidak akan dapat kepada abang non kita. Yang mana dapat ke abang non kita, kita akan merana seumur hidup, insya-Allah. Yang paling seronok kalau ada abang non naik jadi PM ni, yang paling seronok dan paling bersukaria adalah parti Chauvinist Komunis. Yang mereka ni akan lead, mereka akan lead negara ni. Sesuai insya-Allah tuan-tuan. Bergolak je apa minta apa di sana. InsyaAllah dalam parti ni, kerajaan yang memimpin pada hari ni, kita tunggu sampai PR15, kita akan pastikan Chauvinist Komunis hilang orang pertaruhan tempat-tempat mereka ni, insyaAllah. Kita akan pastikan Mufakat Nasional ni buat kerja sungguh-sungguh. Kita nak pastikan benda ni kita tawan balik Pulau Pinang. Kita tawan negeri-negeri ni, kita nak bagi lemah balik DAP celaka ni. Nak tunjuk kekuatan mereka yang ada di Pulau Pinang ni. Kita nak downkan mereka, insyaAllah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT. Dah lama tak buat live sebab kesibukan. Dan dah lah kena tangkap pasal spray tu. Buang masa api duduk berjam-jam, tak apa. Sedama perjuangan kita tangguh redah dan tempuh semua. InsyaAllah atas doa-doa sahabat-sahabat, abang-abang, adik-adik yang berada dalam media maya ni lah, duk berdoa kepada pejuang-pejuang yang lemah macam kami ni, duk buat kerja di Pulau Pinang. Dan insyaAllah doa-doa ni yang kami harapkan mustajab daripada Allah SWT, mustajabkan doa-doa abang-abang, adik-adik yang berdoakan kepada kami semua. Dan insyaAllah kekuatan yang kita ada ni, semangat yang kita ada ni, kita akan terus berjuang mempertahankan bumi yang kita cinta, Pulau Pinang, negara yang kita sayang, Malaysia. Dan insya-Allah kita nak mengekalkan suasana dan suasana hidup kita dengan harmoni, aman dan damai. Kita duduk dalam negara yang tercinta, sangat hebat di Malaysia ni, berbanding negara-negara lain, termasuk jiran-jiran kita ni masing-masing bergolak. Tetapi alhamdulillah
dengan keamanan yang ada dengan dalam apa ni, di bawah kepimpinan menteri itu ada ni, dan juga kepimpinan angkatan tentera dan juga PDRM dan sebagainya, mana saja yang menjaga keselamatan negara ini, menjaga negara ini lebih aman dan damai, yang kita ucapkan syukur, dan juga kita dapat moga-moga Allah memberi keberkatan kepada mereka, dan insya-Allah kepada kita yang mempertahankan negara, insya-Allah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang berkongsi, share dan menonton pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa dan ketika. InsyaAllah kita harap kita boleh menjadi insan yang berguna, sayang mak bapak, sayang Allah, sayang Rasul, dan sayang mak bapak. Mak bapak itu perlu. Dan ni kita kena bagi reminder selalu juga. Kadang-kadang kita terlupa. Kita mengguris hati ibu bapa kita. InsyaAllah peringatan terakhir untuk kita sayang mak bapak kita ini memang sangat-sangat saya selalu menitik beratkan supaya kita nak dapat apa pun redha daripada ibu dan ayah. InsyaAllah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang menonton. Saya menjawab salam kepada semua yang bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa dan ketika. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada diri saya. InsyaAllah kita tangguh perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Takbir, Allahu akbar.